Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Vaksin Khairi Jamaluddin usah terus salahkan negara lain. Dalam satu kenyataan, Pemuda Pakatan Harapan PH mendesak kerajaan mempercepatkan pemberian suntikan vaksin COVID-19 kepada golongan pemandu e-hailing dan juga penghantar makanan. Ketuanya Syazli Munir Muhammad Isnin berkata pihak kerajaan tidak harus mempertaruhkan nasib mereka terbabit dengan memelengahkan proses vaksinasi kepada mereka. Mereka juga sebahagian daripada barisan hadapan yang berhempas pulas memastikan ekonomi dalam kalangan rakyat terus berjalan walaupun dalam fasa sekatan pergerakan penuh. Mereka ini mempunyai risiko yang tinggi terhadap penyebaran wabak COVID-19 seperti mana pekerja industri yang lain, katanya dalam kenyataan. Kenyataan bersama tersebut juga melibatkan Ketua Pemuda Sosialis DAP Kebangsaan Howard Lee dan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Malaysia Akmal Nasir. Mengulas lanjut, Syazli yang juga Ketua Pemuda Amanah Nasional berkata Kerajaan Perikatan Nasional PN perlu memasukkan pemandu e-hailing dan penghantar makanan dalam program vaksinasi fasa keempat yang bermula bulan ini. Namun tiba-tiba Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin mengeluarkan kenyataan bahawa vaksinasi bukanlah penyelesaian yang terjamin untuk pandemik COVID-19. Kalau bukan vaksinasi, apalagi pilihan yang kita ada pada waktu sekarang ini. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng membidas dan menegaskan bahawa vaksinasi masih merupakan jalan keluar yang terbaik daripada pandemik COVID-19. Bila mengakui terkejut apabila Khairi mengatakan bahawa vaksinasi bukanlah penyelesaian yang terjamin untuk pandemik COVID-19. Sedangkan menurut Lim, itulah yang sedang berlaku di seluruh dunia. Beliau turut menegur tindakan Khairi yang cuba menyalahkan negara lain bahawa mereka membolok vaksin, walhal Khairi sendiri sambil lewa untuk mendapatkan tempahan vaksin itu. Menurutnya, banyak negara telah dibuka semula kerana kejayaan program imunisasi mereka sehingga dapat dilihat stadium bola sepak dipenuhi orang yang menyaksikan kejuaraan bola sepak UEFA Euro 2020. Khairi telah menyalahkan negara-negara barat kerana membolot bekalan vaksin yang berlaku di atas ketidakcekapan PN untuk mendapatkan vaksin segera. Namun masalah seperti itu nampaknya tidak dihadapi Singapura dan Indonesia. Adakah Khairi ingin mengatakan kepada rakyat Malaysia bahawa kita mungkin membelanjakan 5 bilion ringgit dengan sia-sia untuk mencapai sasaran vaksinasi 80% penduduk menjelang 31 Disember nanti? Jangan lupa PN telah dikritik hebat kerana menyalahgunakan kuasa darurat untuk meminda akta kumpulan wang amanah negara tanpa kelulusan parlimen bagi menggunakan 5 bilion ringgit untuk PICK. Tegasnya dalam satu kenyataan, tolonglah jangan jadikan alasan program vaksinasi sebagai justifikasi untuk kalian melengahkan sidang parlimen dan melanjutkan tempoh darurat yang mengarut ini. Setahu kami rakyat jelata, seluruh ahli parlimen telah mendapat vaksin lengkap yang membolehkan mereka bersidang demi memperjuangkan nasib rakyat. Tetapi di mana mereka? Atau sebenarnya ada udang di sebalik batu? Atau kalian sebenarnya sedang menangguk di air yang keruh? Dalam rakyat dibuai dengan pelbagai isu tentang COVID, termasuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, rupanya ada strategi baharu yang sedang diatur oleh pihak tertentu demi kesinambungan kerjaya politik mereka. Kononnya jangan berpolitik, tetapi sebenarnya mereka lah yang berpolitik. Apa tidaknya mengejutkan, Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz membuat pendedahan eksklusif kepada Sinar Harian bahawa beliau merupakan mastermind dalam mengumpulkan tanda tangan surat akuan bersumpah SD Ahli Parlimen Barisan Nasional BN untuk memberi sokongan terhadap Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Ini kerana mereka kecewa dengan tindakan Zahid yang dikatakan mengemukakan surat sokongan Ahli Parlimen UMNO kepada Anwar sebagai Perdana Menteri baharu sewaktu menghadap Agong pada September 2020. Katanya lapor Sinar Harian. Menurut Nazri, mereka menandatangani surat akuan SD yang memberi mandat kepada seorang pemimpin UMNO lain untuk menjadi jurucakap sekiranya dipanggil menghadap Agong.
Pemimpin UMNO lain yang dimaksudkan itu adalah Ahli Parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein dan Nazri menafikan SD itu bertujuan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Mahyadin Yassin atau menukar kerajaan. Beginilah perangai sebenar mereka, berdentam-dentum tidak suka kepada Mahyadin. Nak tarik diri daripada PN sudah berpuluh kali. Tetapi akhirnya semua itu hanya satu propaganda kononnya mereka perhatian kepada rakyat. Hakikatnya, mereka tetap berpelukan dan bersekongkol dengan sang pengkhianat. Kerana apa? Kerana rakyat. Bukan. Semua itu kerana poket, kuasa dan habuan dunia. Jangan cuba nak mentadbir negara. Anda kata ayah ketua rumah tangga sendiri pun kalian tidak pernah percaya. Kain sendiri cukang cemaking, ada hati nak takbir negara. Perbetulkan dahulu tiang layar, ikat ketat-ketat. Nakhoda suruh pergi belajar sampai khatam. Barulah mula berlayar supaya kapal anda tidak karam di tengah lautan.